وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل عقدة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم والمعرفة وأكرمنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sifatan yaqumu bimahalli. Jadi matan dia wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman binafsihi. Begitulah juga mustahil atas Allah bahawa tidak ia berdiri dengan dirinya. Bagaimana, apa maksud tidak berdiri dengan dirinya? Bi an yakuna sifatan yaqumu bimahalli, bahawa adalah ia itu sifat yang ada pada zat. Mahal dengan maksud zat, sifat yang ada pada zat. Kerana Tuhan tu bukan sifat, Tuhan tu zat. Au yahtaju ila mukhassisin, atau berhajat dia kepada mukhassis, pencipta. Okey. Kata dia qauluhu sifatan yaqumu bimahallin, bahawa adalah ia Tuhan tu sifat yang ada pada mahal, yakni zat. Taqyidus sifah biqaulihi yaqumu bimahallin, mengqaidkan sifat dengan kata musannif sifatan yaqumu bimahallin. Tu qaid tu. Tak. Qaid itu apa tugas qaid? Dia kadang-kadang qaid lil ikhraj. Jadi biasanya qaid dalam ta'rif jinsun faslun. Faslun tu didatangkan mengqaidkan, tujuannya untuk mentakhrij. Itu biasa. Kadang-kadang qaid itu bukan untuk mengeluarkan. Tak. Hayawanun natiq. Natiq untuk mengeluarkan yang bukan natiq. Okey. Jadi mentaqyidkan, mengikat sifat dengan katanya yaqumu bimahallin, laisa lil ihtiras, bukan lil ihtiras untuk buat pengecualian. Sama ahli ikhraj lil ihtiras, ikhraj untuk mengeluarkan, ihtiras membuat penjagaan. Maknanya untuk mengeluarkanlah juga, membuat penjagaan supaya tak masuk ghairul mu'arraf fi ta'rif. Okey, jadi bal, apa tugas dia kalau bukan lil ihtiras? Bal li bayanil waqi', bahkan untuk menerangkan hakikat sebenar, menerangkan waqi', yakni sifat. Apa maksud sifat? Yang berdiri pada zat. Jadi yang berdiri pada zat itu didatangkan untuk menerangkan sifat saja, bukan dia memberi makna lain yang mengeluarkan hak lain. Tak. Jadi dipanggil, kalau sini jumlah itu dipanggil sifat yang kasyifah lah. Sifatun kasyifah yang menerangkan makna itu. Okey. Jadi qaid itu qaidun li bayanil waqi', qaid untuk menerangkan waqi'. Sebab apa? Kalau qaid lil ihtiras, makna gini, sifat yang berdiri pada zat. Kalau kita kata nak supaya kita beza, bila kata qaid lil ihtiras, qaid itu untuk ihtiras, maknanya kalau kata sifatan yaqumu bimahal, dengan maksud ada sifat yang tidak, yang ghairu yakun atau la yakun bimahal. Itu qaid lil ihtiras. Tapi di sini bukan ihtiras, sebab yaqumu bimahal itu sifat dah. Dia itu sendiri merujuk pada sifat. Dah. Contoh kata masjidun yuqamu atau tuqamu fihi al-jum'ah, masjid yang didirikan padanya Jumaat.
Jadi masjidun tuqamu fihi al-jum'ah, tuqamu fihi al-jum'ah tu qaid li apa tu? Li ihtiraz ke li bayanil waqi'? Masjidun tuqamu fihi al-jum'ah, masjid yang didirikan padanya Jumaat. Qaid tuqamu fihi al-jum'ah tu qaid apa? Li ihtiraz ke li bayanil waqi'? Li ihtiraz lah. Ini masjid, kata ini masjid didiri pada ni Jumaat. Makna ada masjid yang tak dibuat Jumaat. Tu qaid ihtiraz. Nak mengeluarkan daripada tu masjid yang tidak dibuat padanya Jumaat. Sebab apa? Sebab masjid ada juga masjid yang tak buat Jumaat. Okey. Kalau qaid dibayanil waqi', maknanya dia tu diri sifat. Yaqumu bi mahal, itulah dia sifat. Nak menerangkan hakikat sifat tu je. Wa yuhtamal annahu ala hazfi ay at-tafsiriyati. Kata dia boleh ihtimal kalam musannif ni atas hazaf ay. Sifatan yaqumu bi mahal, sifatan ay yaqumu bi mahal. Sifat yakni yang berdiri dengan zat. Sebab yang berdiri dengan zat tu diri sifat dah. Bukan nak kata ada sifat yang berdiri dengan zat, ada sifat yang tidak berdiri dengan zat dah. Wa yakunu tafsiran bil lazimi, maka jadilah ia pentafsiran, mentafsir dengan hak lazim. Sifat, bila sifat lazim daripada sifat, dia berdiri pada zat. Okey. Jadi jumlah tu jumlah tafsiriyah, ya. Liqaulihi, kerana katanya ayyakuna sifatan, ayyakuna sifatan. Ayyakuna sifatan mana? Hak ni pada masalah wajib, sifat wajib Tuhan kan. Kat mana ni? Mula-mula tu qiyamuhu bi nafsihi. Ila tafsir yang mahallin an yakuna tafsiran bil lazim liqaulihi an yakuna sifatan. Lazim, lazim bagi katanya an yakuna fi sifatan. Situ dah tafsir bagi kata musannif bi an yakuna sifatan. Yakni apa? Lazim daripada sifat tu an yakuna an yaquma bi mahal, berdiri dia pada zat. Ala nasaqi ma taqaddama, atas namak. Nasakun makna namak, makna atas rupa yang telah lalu, atas acuan, atas struktur yang telah lalu. Makna ayyakuna sifatan ayyakuma bimahal, ikut dia punya ayat, struktur yang sama, atas namak yang sama, jenis sama, atas takbir yang sama bentuk dia. Okey, apa maksud mahal tu? Wal muradu minal mahalli az-zatu, yang dimaksudkan mahal di sinilah zat tu sendirilah. Allati yaqumu biha, yang berdiri ia, berdiri ia, berdiri ia mana? Berdiri ia dengannya, berdiri al-adzat allati yaqumu biha, yang ada ia pada zat itu. Zat yang ada sesuatu itu padanya, pada zat tersebut. Jadi dia bukan sifat. Okay. Kama yu'lam mimma marra, sebagaimana yang telah lalu, mimma marra daripada barang yang telah tersebut, fil qiyami bi nafsi, pada masalah puncangan sifat wajib qiyamuhu bi nafsihi. Aw yahtaju ila mukhassisin, atau berhajat Tuhan kepada pencipta. Ma'tufun ala qawlihi yakunu sifatan. Ma'tuf itulah. Ma'tuf bi an yakuna sifatan aw yahtaja, tak patutnya kan?
bi an yakuna sifatan aw yahtaja ila mukhassis, atau berhajat ia kepada pencipta. La ala qawlihi yaqumu bimahal, bukan atah pada yaqumu bimahal. Bi an yakuna sifatan aw bi an yahtaja ila mukhassis, bukan ia atas itu, bukan atah bi an yakuna sifatan yaqumu bihallin aw yahtaju. Yahtaju bukan atah pada yaqumu bimahal, tapi atah pada an yakuna sifatan. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak sembunyilah, jelaslah tu. Wal muradu minal mukhassis, yang dimaksudkan mukhassis ini ialah mujid, yang mencipta. Yang mencipta. Dan apa dia tak tulis mujid atau khaliq? Dia tulis mukhassis. Tak tulis mujid. Padahal ikut mutakhsis, ijad pun tak. Benda makna sama je lah. Tafannun fil ibarah lah, makna memperbanyakkan, memperbagaikan ta'bir. Mukhassis, takhsis syai'in minal asya'. Mujib pun menciptakan. Okey. Kama yu'lam mimma taqaddama, sebagaimana telah lalu daripada barang yang telah tersebut, fil qiyam bi nafsi, pada perbincangan qiyam bi nafsi. Qauluhu wa bih, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan, begitulah mustahil atas Tuhan bahawa tiada ia itu satu. Mustahil Tuhan tidak satu. Mustahil Tuhan tidak esa. Satu ay fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi, pada zatnya atau segala sifatnya atau segala fi'ilnya. Mustahil. Ada hak lain pada zatnya, ada hak lain pada sifatnya, ada hak lain pada perbuatannya. Akhdhan min qawlihi, ini dipaham daripada katanya bi an yakuna. Sifat zat dan af'al tu ambil mana tu? Ambil daripada perkataan musannif tu, bi an yakuna murakkaban fi dzatihi. Itu muttasil fi dzat, aw yakuna lahu mumathilun fi dzatihi, munfasil fi dzat, aw sifatihi, itu munfasil fi sifat, aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al, itu munfasil fi af'al. Jadi disebut zat, sifat, af'al. Itu sebab itu ditafsirkan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi akhdhan min qawlihi bi an yakuna. Bi an yakuna selepas ada tu matang. Okey. Lawang di sini ni, wattaqabulu baina dzalika wa bainal wahdaniyati. Lawan sifat mustahil ini antara demikian itu dan dengan wahdaniyah. Lawan wahdaniyah. Apa lawan wahdaniyah? Alla yakuna wahidan. Lawan di sini minat taqabuli baina syai' wa naqidhi, antara lawan sesuatu dengan nakid dia. Wahdaniyah an yakuna wahidan, kan? Lawan dia alla yakuna wahidan. Wa marilah seperti panggil nakid, antara sesuatu dan nakid dia. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak sembunyi. Wa dakhala tahta qawlihi, dan termasuk dalam kata musannif alla yakuna wahidan, bahawa tiadalah Tuhan itu satu, termasuk bahawa itu jami'u fa'il bagi dakhala, jami'ul kumumil manfiyah, seluruh kam-kam yang ternafi. Seluruh kam-kam yang ternafi. Apa dia? Wahyal kamul muttasilu fi dzati wal kamul munfasilu fiha ay fi dzati wal kamul muttasilu fi sifati wal kamul munfasilu fiha ay fi sifat wal kamul munfasilu fil af'ali wa kadzal kamul muttasilu fiha ay fil af'al in suwira. Jadi 6 semua. 6. Muttasil munfasil fi dzat, muttasil munfasil fil sifat, muttasil munfasil fi af'al. Muttasil fil af'al in
suwira bi musyarakati ghairihi ta'ala lahu, jika kita taswirkan, kita gambarkan dengan menyertai selain Tuhan, bagi Tuhan, fi fi'lin minal af'al, pada satu perbuatan daripada perbuatan yang banyak. Kita ingat dah dulu kan khilaf kan, kam tu ada 5 ke ada 6? Nah, setengah kata ada 5, setengah kata 6. Jadi hak kata ada 6 tu, hak kata ada 5 tu dia tidak bilang muttasil fil af'al, tak bilang muttasil fil af'al. Jadi hak khilafnya pada muttasil fil af'al, berbilang yang bersambung pada fi'il. Jadi bapa tak bilang, dia kata Tuhan memang pada Tuhan banyak, Tuhan tu buat banyak perbuatan, berbilanglah perbuatan Tuhan. Jadi dia nafikan berbilang pada muttasil fil af'al, sebab memang Tuhan buat banyak. Dah kata kena bilang juga, dia nak. Dia tidak tengok pada berbilang itu nisbah Tuhan satu. Dia tengok satu perbuatan tu banyak hak buat. Hak tadi dilihat pada diri pembuat. Diri pembuat dia buat banyak. Berbilang pada ittisal makna hak satu. Hak ni lihat pada satu benda, hak sumber buat tu banyak. Bumi sutir hak buat 2. Meja sutir hak buat 2 orang. Itu panggil satu benda ittisal. Ittisal pada satu benda, sumber dua hak buat. Jadi kalau gitu memang mustahil lah, sebab tidak ada yang buat selain Allah Ta'ala. Itu yang membilangkan muttasil fil af'al dan menafikan, termasuk daripada dalam wahdaniyah, hak dinafikan dalam wahdaniyah. Okey. In suwira bi musyarakati ghairihi ta'ala, jika digambarkan dengan menyertai selain daripada Tuhan, lahu ailillah, turut sama buat dengan Tuhan, fi fi'li minal af'al, pada satu perbuatan daripada perbuatan. Bukit Tuhan buat, hak lain buat juga, pakat dengan Tuhan. Pakat dengan Tuhan. Jadi muttasil fil af'al. Mustahil tak? Mustahil lah. Sebab dia tak ada pakat-pakat. Tuhan buat seorang ni, bukan Tuhan buat pakat kau kan. Kalau kita buat pakat kau, nak buat benda-benda buat pakat. Dia panggil apa? Poncengan gratis. Kau panggil apa? Tanya polisi media. Soalnya hak musyarakah fi al-af'al tu, ini mufasir sama ke nak definisikan apa yang mufasir itu? Mufasir mana? Macam berbilang pada perempuan. Berbilang perempuan. Jadi itu juga boleh masuk dalam mufasir. Berbilang mufasir fil af'al, Tuhan buat bumi, Tuhan lain buat langit. Lain-lain bukan benda yang satu. Pasti boleh mentafsirkan juga mufasir itu. Maksudnya mufasir biasa. Pada orang kata 5 ke pada orang kata 6? Hak 5 juga. Hak kata 5. Hak kata 5 tak bilang sebab apa? Sebab dia anggap tu hak mufasir. Jadi diumumkan lagi mufasir tu maknanya. Mufasir tu ada benda lain yang buat selain Tuhan. Ada yang lain buat selain Tuhan. Tak kira lah pada satu benda atau pada benda yang berbeza. Sebab apa dia tak bilang pada satu benda? Apa boleh jawab? Bocengan berarti tak sumbang apa? Ya. Itu berarti tu. Kalau ni menyumbang ni. Menyumbang makna tak apa lah. Ada berarti lah. Apa dia tak bilang pada satu benda buat apa? Buat apa? Dia jawab tak? Satu benda, 2 tak buat. Apa tak yang bilang? Bagi hak kata 5. Tak aduk ke dua? Listihalati tawaruda illataini fi illatin fi ma'lum. Kerana mustahil 2 illah pada satu maklum. 2 illah pada satu maklum. Kita tak nampak kalau benda tu besar, kalau benda sutir kecil. Sutir benda kecil, siapa buat? Sutir benda kecil tu. Boleh 2 kuasa buat benda kecil tak boleh. Kalau buat membeza ke? Buat hak beza. Kalau meja pun seorang buat kursi, seorang buat seorang buat kaki, seorang buat meja. Tak buat tempat tu.
Jadi masih lain-lain. Hak ni buat kaki hak ni. Tapi kalau sebenda buat dua tak jadi. Tak la mustahil aqlan. Tawarudu illataini fi ma'lul. Dua illah ada pada satu maklum. Kalau kita main benda satu titik yang kecil, benda hak tak boleh nak belah, siapa buat? A ke B? Mesti salah seorang je buat. Tidak akan jadi dia orang buat. Akan jadi dia orang buat. Itu perbincangan panjang je lah. Itu tak penting lah tu. Maknanya tu pegang 5 kena ikut lah. Tak payah buat debat lah. Nak macam tak ada kudrat. Nabi sifat mani. Waktu pada diri Tuhan. Pada diri Tuhan tak ada lah yang namanya kudrat. Yang ada keadaan Tuhan berkuasa. Tiada satu benda lain yang asing yang selain diri Tuhan tak ada. Ada diri zat Tuhan semata-mata. Dirinya yang berkuasa. Tidak ada namanya diri Tuhan yang berkuasa dan sifat yang ada yang namanya kudrat. Tak ada. Masih mutazilah Tuhan dia. Tu tanzihah tapi tak betul. Takut selajuk. Apa? Tak betul. Sebab dia nafi sifat lah. Dia ta'til sifat. Tapi tak kafir lah In suwira bi musyarakati Allah Ta'ala lahu fi fi'li min af'al bi khilafi ma law suwira bi ta'addudi af'ali. Lain kalau kita gambarkan dengan berbilang perbuatan Tuhan. Kalau kita kata kam muttasil fil af'al, itu maknanya Tuhan tu satu tapi perbuatannya banyak. Berbilang pada yang yang ittisal dengan maksud Tuhan tu satu tapi Tuhan tu buat perbuatan yang banyak. Tu fa innahu sabitun. Itu sabitlah, manfi bukan nafi. Memanglah perbuatan Tuhan banyak. Kalau gitu tak ternafi dah. Hak bilang 5. Okey. Habis. Idza alimta dzalika, apabila kamu tahu demikian itu, alimta anna fi qawlihi, kamu tahulah bahawa pada kata musannif bi an yakuna murakkaban fi dzatihi atau ila akhirih itu anna fi qawlihi qusuran isim anna muakhar. Pada perkataan musannif itu ada kurang. Kan dia kata bi an yakuna murakkaban fi dzatihi itu, hak dibilang tu tak cukup nas. Ada kurang. Ada berapa tu? Ada berapa? Murakkabah fi zatihi itu. Mumasilah fi zatihi. Fi sifatihi. Ma'hu fil wujud fi mu'athirin. Ada 4. Kurang. Jadi pada kata musannif itu ada kurang. Li'annahu innama dzakara fihi. Kerana sesungguhnya musannif sebut pada perkataannya itu al-kamal muttasila fi dzati wal kamal munfasila fiha fi dzati wal kamal muttasila fi sifati wal kamal munfasila fil af'ali. Ada disebut apa? 4 sahaja. Wa kadzal kamul muttasil, betul tak? Kelima. Kam munfasil, kam muttasil fi dzati, kam munfasil fi dzat fiha fi dzat, kam muttasil fi sifati, kam munfasil fi af'ali, wa kadza al kam muttasil fiha fil af'al. Disebut 2. Nampak? Tak jadi 5 lah. Dia pecah lagi ya kalau zahir 4 tapi dalam tu ada 5. Ada 5 lah. Ke apa? 5 ke 4? 1 2 4. Kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi af'al, wa kadza kam muttasil fiha fil af'al. 5 kalau makna dia tak sebut saya, dia sebut 5 je. Sebut 5. Alamat taqaddama. Sebab hak akhir tu au yakuna ma'hu fil wujud mi'at mu'athirun fi fi'li min al-af'al tu kena kepada muttasil dengan munfasil. Kalau kita terima muttasil lah.
walam yadhkur fiha al-kammal muttasilah fi sifat. Hak ni tak sebut ni. Kam muttasil fi sifat tidak sebut. Dia tak sebut kam muttasil fi sifat. Wa yumkinu an yuj'ala kalamuhu syamilan lidzalika aidan. Syekh Imam Bajuri dia takwil. Dia kata boleh kita jadikan kalam musannif itu merangkumi demikian itu juga. Mana tak ada kurang lah. Boleh kita takwil biar jadi betul. Bi an yuj'ala qawluhu, bahawa dijadikan perkataan dia au sifatihi ma'tufan ala dhatin fi mawdi'aini. Ma'tuf pada zat, pada dua tempat. Mana? Pada dua tempat. Tengok. Bi an yakuna murakkaban fi dhatihi. Murakkaban fi dhatihi itu merujuk pada ittisal fi zat. Au yakuna lahu mumathilun fi dhatihi, itu merujuk pada infisal. Tadi ittisal zat pertama, lafaz zat yang pertama merujuk pada ittisal. Lafaz zat yang kedua merujuk kepada infisal. Jadi hak au fi sifatihi itu, au fi sifatihi itu kembali pada dua. Nampak tak? Kembali kepada dua. Zat hak pertama dengan muttasil, zat hak kedua dengan makna munfasil. Okey bi an yuj'ala sifat au sifatihi au fi sifatihi itu. Patutnya au fi sifatihi itu maklumlah tu. Ma'tufan ala dhati fi mawdi'ain, pada dua tempat. Bawah tu dia penjagaan sikit tu. Bukan dua tempat sekaligus. Makna kalau dua tempat sekaligus tak boleh maktub kembali saja. Tapi dengan untuk hak ni kembali kepada hak ni. Untuk hak selagi, untuk muttasil kembali pada hak sama, hak pertama. Untuk munfasil kembali pada zat yang kedua, lafaz zat yang kedua. Itu takwil yang pertama. Au yuj'ala min babil hazfi minal awwal lidalalati tsani, atau daripada bab dihazafkan daripada yang pertama kerana menunjuk oleh yang kedua. Min babil hazfil awwal lidalalati tsani alaihi. Ini contoh ayat Quran mana? Dalam usul fiqh. Sarabila taqikumul harb wa sarabila taqikum ba'sakum. Sarabila taqikumul harra wal barda. Dihazafkan yang kedua lidalalatil awal alaih. Fi'atun qalilatun. Tu juga kami fi'atun. Ada dua apa tempat dalam usul fiqh yang dihazaf yang kedua kerana menunjuk yang pertama di atasnya. Okay. Jadi gitu takdir dia mana? Wa taqdiru bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw sifatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw sifatihi ila akhirih. Jadi hak pertama, dia azhar pertama apa dia? Bi an yakuna murakkaban fi dhatihi. Dia azhar apa situ? Azhar apa? Ada sifat. Au yakuna mumathilun fi dhatihi au sifatihi. Nampak? Jadi hak lafaz sifat yang pertama tu menunjuk kepadanya oleh lafaz sifat yang kedua. Nampak tak ni? Nampak tak? Tak nampak? Nampak tak? Asyhadu wala ma asyhadu. Tidak ada ni. Syahid wala ma syahid. Ada ini ke? Ada sih? Oh, situ. Bi an yakuna murakkaban fi
yakuna أو له مماثل أو يكون له أو dihazah yang pertama kerana menunjuk yang kedua bagi. Sarabila taqikumul harra wal barda. Tidak disebut yang kedua kerana yang pertama telah tunjuk dah. Bila panas sejuk pun ya. Okay. أو يجعل من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني والتقدير بأن يكون مركبا في ذاته أو صفاته. Itu takdir sifati kedua. Kalau takdir kalau kalam matan tak ada. Dalam matan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi. Habis. Tapi takdir fi dhatihi wa sifatihi lah. Aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw fi sifatihi. Yang kedua tu menunjuk bahawa yang pertama tadi dihazaf juga aw fi sifatihi. Okey. Aw yakuna mumathilun fi dhatihi aw sifatihi ila akhirih. Wal hasilu hasil masalahnya khulasahnya annal kumuma sittatun. Kam itu 6. Kulluha manfiyatun. Semuanya ternafi bil wahdaniyati dengan wahdaniyah. Ternafi dengan sifat wahdaniyah. Ala ma taqaddama atas apa yang telah lalu fil kamil muttasili fil af'ali atas kam muttasil fil af'al. Jadi kalau dak bilang jadi 5, kalau bilang jadi 6. Fatanabbah, maka hendaklah kamu ambil perhatian. Tidak? Faham? Wallahu a'lam. Ada yang